Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi barik. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni agak lewat. Jadi malulah bulan Ramadan ni nak solat tarawih kan. Jadi mungkin agak kelewatan. Seperti yang saya sebut semalam tu, kita ni bila dah istihar kita nak ikut mazhab Syafi'i tu, jadi kena buat keputusan lah. Sama ada kita nak solat tarawih ataupun nak solatul lail, solat malam. Jadi bukan pasal kita ni rajin, bukan pasal nak tunjuk kita ni pandai, alim ke tak, pasal memang macam itu. Bulan Ramadan semua orang berebut solat tarawih. Kalau di Mekah, lepas sembahyang maghrib balik ke rumah dulu, balik makan, rehat apa semua dulu. Isyak dia lewat. Biasanya dia habis kadang-kadang sampai pukul 12 lebih baru habis tarawihnya, 20 rakaat di Mekah. Semalam satu juzuk. Jadi kita kat sini kita nak sembahyang malam sahaja, tapi kita sebut sembahyang tarawih 8 rakaat. Ini yang masalah kita ni. Maka malam ni kita dah mula belajar dah. Bila kita start belajar dengan mazhab ni, ikut, kita rasa kita ni macam, kenapa lama tak ada orang cakap? Kenapa lama kita macam terpedaya? Pasal kita nak cepat, malas nak sembahyang sampai 20 rakaat. Saya ingat masa saya kecil-kecil dulu, awal tahun 60-an, 70-an dulu tu, dekat masjid tu tak jumpa kalau sembahyang 8 ni. Sembahyang 8 ni juga susah nak jumpa. Masa ketika saya di Kelantan, tahun 79-80 itulah. 1980 masa duduk mengaji tu. Masa tu adalah satu tempat surau buat 8. Jadi pelik orang kampung. 8? Jadi terkejut. 8 rakaat? Sembahyang apa 8 rakaat? Tarawih ni 20. Termasuk witir 3, jadi 23. Masa tu. Lepas tu makin lama kelamaan sampai sekarang ni buat 20. Orang 8 je. Nak tazkirah lagi tu. Duduk berebut tazkirah pula. Dah mari mana pula tazkirah pun kita tak tahulah muncul kat mana pula tazkirah. Walhal kalau mazhab Syafi'i tu solatnya tarawihnya 20. Pergilah ke Mekah tu tengok, Madinah semua 20. Masjid besar semua 20. Ni. Maka bila manusia menggunakan akal sendiri, menggunakan apa, jadi akal jadi gitulah. Bila akal tak merujuk kepada syarak, jadi macam inilah keadaan dia. So jadi bila kita nak buat 20 lah. Ulama-ulama dulu dia tak suruh semayang baca surah panjang-panjang. Ni nak habis kat Baqarah semalam. Mekah boleh lah. Tok Imam ni hafaz apa semua. Di sini bukan tak boleh. Lari orang kat belakang tu. Ada juga orang buat. Masih setengah masjid buat. Sebab tu ulama dulu dia tak nak susahkan makmum. Dia tahu makmum ni macam kita ni, orang awam. Mampu ke berdiri satu juzuk semalam tu? Berapa jam nak habis tu? Saya ada tengok kat Mekah sekarang, kalau kat 2 jam lebih baru habis. Tarawih panjang. So jadi dia buat surah pendek. Surah apa dia baca? Paling pendek yang senang sekali dia ambil daripada Alhaakumut Takasur. Sampailah Alha Qulhu. Kemudian yang kedua Qulhu. Kemudian rakaat habis 2 rakaat tu bangun lagi 2 rakaat. Wal asr Qulhu. Kan cepat habis 20 rakaat. Sebab dalam kaedah bacaan ayat-ayat Quran ni, yang paling aula sekali, walaupun surah tu pendek tapi lengkap. Instead of kita nak baca panjang-panjang tapi tak habis. Contoh macam malam pertama, kita baca berapa muka surat je, Baqarah. Lepas tu esok lagi sambung sampai berapa hari baru habis Baqarah tu. Kan senang nak habis 268 ayat ke tu. Jadi ulama ada susun siap dah.
Tapi sebabnya kita punya cerdik lebih, nak canggih konon, ni pasal banyak tahfiz ni, kita tak faham dari segi kenapa ulama. Tu kena kata kat ulama. Ulama ni dia buat kerja tu, dia faham, dia faqih, dia faham agama tu. Maka tak jadi serabut. Jadi senang. Saya ingat kat kampung tu, dalam sejam kita habis lah 20 rakaat tu. Jadi kita dapat tarawih 20. Kalau sembahyang 8, mana ada tarawih mungkin ada orang setuju, mungkin tak setuju, tu pulang lah. Pasal dalam mazhab Syafi'i, ini benda dia. Tu saya kata kalau kita lagi mengaji ikut mazhab Syafi'i ni, kita lagi banyak belajar benda kita tengok macam-macam kesilapan yang kita buat hari ni. Sebab hari ni macam saya sebut lah selalu, ada kaum-kaum yang mudah tu dia ada ubah. Dia ubah. Tak bagi itu, tak bagi ini. Jadi tu saya kata kena buat keputusan. Kita kena ada keputusan nak ikut mazhab hak ustaz tu duk ceramah ke nak ikut mazhab Syafi'i. Kalau fiqh je lah. Kalau tauhidnya pula nak ikut mazhab siapa? Nak ikut mazhab daripada Mekah tu ke Madinah tu? Ataupun nak ikut mazhab yang macam mana? Mekah Madinah pun saya jumpa dah dengan ulama-ulama dia ramai. Dia kata walaupun dia duduk kat Saudi, dia Syafi'i. Dia tak ikut, dia kata. Di Mesir saya jumpa, di Al-Azhar saya jumpa dengan Syekh tu. Dia beritahu kat saya, dia kata, kamu jangan ingat aku ni orang Saudi, aku ikut pahaman dia. Di Saudi aku tak ikut, aku tetap Syafi'i. Di Madinah tu ramai orang Syafi'i. Tapi tak boleh nak buat. Kekangan daripada pemerintah dia. So jadi, kita kena tengok dari segi sudut tu. Kalau tauhidnya, kalau tasawufnya nak ikut di mana? Tasawufnya. Okey, kalau tasawuf pula, tasawuf dari segi apa? Segi amalannya. Amalan kita tu. Nak menghening dan menjernihkan fiqh tauhid tu. Nak buang sifat-sifat sombong, riak apa semua tu. Dan sama juga kita bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni kita berpuasa. Puasa pula ada 3 kategori dia. Puasa orang bertadi, ataupun nak senang puasa 2 lagi tersebut. Puasa syariat, puasa ataupun puasa zahir, ataupun puasa batin. Puasa batin tu bukanlah maksud batin macam mana. Batin tu maknanya puasa hakikatnya. Kalau syariatnya macam mana? Syariatnya sekadar, semalam kita sebut dah, syariatnya sekadar tak makan, tak minum, tak subuh siang hari. Tu saja. Tu puasa syariat. Jadi puasa ni berada pada orang awam. Apakah kita nak selama-lamanya nak kekal sebagai orang awam, ataupun kita nak keluar pada martabat orang awam, makam orang awam, kita nak naik lagi ke makam yang lebih tinggi, iaitu makam orang mutawasid ataupun makam orang muntahi, yang lebih tinggi lagi darjat dia. Jadi kalau duduk makam orang awam tu macam tu dah, duduk bergelumang dengan benda-benda syariat, benda-benda luaran, benda-benda fizikal. Sampai bila kita nak sampai satu tempat yang tahap yang tinggi di sisi Allah? So dekat sini jadi dah serabut dah, kita dah start serabut dah dengan hukum hakam ni. Bila tak jelas. Bila kita mengaji balik, kita dah mula faham, oh macam ni takrifan dia. Hari tu saya dah baca dah tentang 10 mabadi. Ada yang marah pada, mengaji macam mana ni ustaz, ni mengaji macam ni payah ni. Memanglah payah. Dah kalau tak kenal agama, kalau mabadi fiqh kita tak faham, macam mana kita nak bawa agama tu? Nak bawa agama kena ada ilmu. Lepas tu dipanggil orang-orang alim. Kalau tak reti, ngaji. Nak bagi faham. Ini persoalan kita. So malam ni insya-Allah, walaupun dah tengah malam ni, dah tengah malam macam ni, tak apalah. Saya tahu ramai yang dah tidur dah, tak apa. Pasal nak bangun sekarang, nak bangun apa, nak bertahajud lah, nak bangun sahur lah semua kan. Bagi ulama-ulama pula, malam bulan-bulan Ramadan lain pula. Dia bukan malam tidur, dia malam berjaga. Kita puasa syariat ni kena tidur. Pasal apa? Doktor kata nanti tidur tak cukup, penat, pening kepala dan macam-macam. So kita kena ikutlah cakap doktor. Kalau nak ikut ulama-ulama dengan tidur. Seperti Imam Syafi'i, dia wuduk isyak semayang subuh. Kita maghrib semayang isyak berapa kali ambil wuduk dah nak semayang lah, tunggu. Nak kena belajar semua ilmu, nak kena kenal ulama. Sebab tu ulama ni kena belajar adab. Adab ni penting dalam hal-hal agama ni. Jadi bulan-bulan Ramadan ni, tak apalah nak tidur tu, tidur waktu tengah hari tu boleh sekejap. Ni musim-musim macam ni kan. Janganlah tidur tak reti-reti. Tidur tu tidur lah. Baik. Sebenarnya ni insya-Allah kita ke tajuk kita tentang, saya ulang sedikit lagi tentang apa ni? Fiqh tu. Pasal kita masuk dalam bab fiqh. Tapi dalam bab amalan puasalah. Tapi kita tetap nak pergi juga ni. Tidak kita tertinggal, nanti banyak lagi tajuk. So saya ulang ni, saya bagi slide ni yang kita dah baca kemarin, iaitu tentang takrifan apa dia fiqh. Nak bagi faham balik ni. Ramai dah lupa dah ni. Fiqh tu apa dia? Fiqh tu makna dia faham. Faham? Kerti tak? Faham. Itu makna fiqh.
kita sekarang ni sedang mengaji ilmu. Kalau kata ilmu fiqh, ilmu faham lah. Nak bagi faham. Bila faham, baru kita boleh buat beramal. Kalau selagi tak faham, duk puasa macam tu lah. Dah 40 tahun puasa, itulah rupa puasanya. Takat tu je lah boleh puasa. Tak faham-faham puasa yang sepatut kita nak puasa. Nak banyak ibadat kita kepada Allah. Doa nak banyak. Musim-musim ni. Amal nak kena rebut. Jadi macam tu. So, jadi yang ni tengok balik. Ni kita dah terang kemarin. Macam mana pengertian syarak tu pula dari segi bahasa tu faham. Mana kalau syarak kata apa? Syarak kata fiqh tu ilmu ataupun pengetahuan. Kalau disambung sekali jadilah ilmu pengetahuan. Macam itu. Jadi tentang hukum apa? Hukum syari'i yang berkaitan dengan segala perbuatan dan perkataan mukallaf. Apa yang daripada mukallaf kita lah, orang-orang yang sampai akhir balik ni. Tentang perbuatan dia, perkataan dia. Yang dalil-dalil secara terperinci. Iaitu nyata daripada apa? Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Malam tu pun kita dah belajar dah. Saya terang dah. Tengok balik slide yang lepas tu. Video lepas tu tentang apa dia, tentang 4 perkara ni. Sebab kita mazhab Syafi'i ni, kita ada 4 perkara kena ambil. Quran, Ijma', Quran, hadis ataupun Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Jadi benda ni ada semua. Kena ada benda ni. Ijma' Qiyas kena ada. Tidak bercelaru kita. Nak keluar hukum tak boleh. Tambah-tambah akhir zaman macam ni. Dengan handphone lah, itu inilah kan. Nikah online apa semua kan. Mana ada zaman Nabi. Jadi macam mana nak buat? Boleh ke? Ada setengah negeri tak bagi. Setengah negeri bagi. Bagi itu ijma' ke? Ijma' negeri ke? Ijma' mufti negeri ke? Ijma' ulama' di Malaysia ke? Ataupun ijma' daripada ulama' sedunia ke? Nak tengok kat mana? Ni semua benda-benda hukum makam ni bukan boleh buat tentu hala. Sebab dia melibatkan syarak. Ada dosa pahala dia. Contohnya kata macam orang kalau orang menikah, nak kahwin. Kita ada ulul amri, ada jabatan agama. Kata dia kahwin sendiri dia. Kahwin sendiri ni banyaklah, bawa member yang mana ada apa, Tok Qadi kena-kenal ke, kan? Ataupun imam ke yang boleh nikah. Mari nikah, saksi tu saksi dia orang tu. Tak mana hala saksi tak tahu. Walinya dah menyorok-nyorok nikah pakai wali hakim. Wali hakim tu siapa? Wali hakim tu dilantik oleh raja. Ni raja lantik tak? Tak, dia lantik sendiri dia. Macam mana pernikahan tu? Sah ke tak sah? Ni semua benda-benda melibatkan hukum makam. So kena rujuk balik, kena tengok balik kat situ. So tu yang ni yang bahagian yang pertama. Jadi kita nak jelas dulu. Tak apa nak tidur. Saya kata nak tidur pun tak apa. Biar saya cakap seorang tak apa. Kan? Nanti pagi esok senang-senang buka tu nanti dengar balik. Untuk malam ni punya tajuk kan. Tak boleh nak kejar waktu. Saya pun dah sesak saya sebab nak habiskan tarawih lagi kan, itu ini tahu je lah bulan-bulan Ramadan ni. Macam tu kan. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Jadi sebenarnya kita sekarang ni sedang berada di akhir zaman. Suka tak suka, tanda-tanda akhir zaman kita sedang hadapi sekarang, iaitu wabak. Ada beberapa jenis wabak dah kita yang dah dilalui ketika dunia ni. Ada manusia hidup atas dunia ni. So jadi bila kita dekat akhir zaman, kita kena ingat kita semakin jauh dengan Nabi SAW. Banyak benda dah kita tinggal. Banyak benda dah kita tak buat. Jadi bila umat Islam hari ni mula menjauhkan diri pada agama Allah yang sebenarnya, apa umat ambil apa teradap dengan dia, apa yang berdepan dengan dia. Dia terima itu saja. Dia rasa nak pakai, dia guna. Tak nak pakai, dia tinggal. Tak peduli. Jadi bila kita masuk dalam pengajian tentang mazhab, nak ikut mazhab ni balik, kita ada yang orang tak rasa tak selesa dah. Pasal dia selesa cara lama. Cara lama macam mana? Ikut dia nak buat. Apa ustaz mana cakap? Okey. Dengar je, buat je. Tak tanya dah. Ustaz mazhab mana? Cuba kita belajar tanya ustaz nak cakap kita tu. Yang kita nak pergi ngaji tu. Ustaz, minta maaf ustaz nak tanya. Bolehkah ustaz mazhab mana? Fiqhnya mana? Tauhidnya mana? Tasawufnya mana? Kamu nak ngaji dengan aku je duk tanya-tanya. Takut jadi gitu. Sebab hari ni orang yang mengajar kadang-kadang kita tengok banyak nak followers ramai, nakkan nama. Berebut-rebut. Ulama dulu ni kan nak cari macam kita contoh macam wali Allah lah orang tanya.
Selama hidup kita, kita dengar cerita pasal wali Allah, tapi kita pernah jumpa tak wali Allah? Kita pernah jumpa tak? Rasa tak pernah jumpa. Kalau jumpa kita tak kenal. Tapi kita teringin juga orang dengar cerita wali Allah ini Allah sebut dalam Quran, Allah sebut tentang wali Allah. Macam mana sifat wali-wali Allah ni? Tu, kalau nak tahu macam itulah, kalau nak tengok ulama macam tu, dia bukannya terkenal dalam pasaran. Dia bukan barang dagangan. Ini hari ni orang kita cari ustaz-ustaz yang berdagang, yang menjual agama dengan nilai wang yang sedikit. Tapi sebab tu kita tak reti mazhab. Pasal kita duk asyik dengan cerita-cerita, kisah-kisah. Bukan kita sibuk pasal pengajian hukum, hakam. Sedangkan syarak ni hukum hakam Tuhan. Bukanlah salah cerita-cerita tu, tak salah. Tapi kalau banyak sangat cerita, hukum tak faham, macam mana kita nak praktiskan hukum tu? Yang mengaji hukum ni orang mengaji universiti ya. Dia pun setengah-setengah di Azhar tak mengaji. Saya tanya budak, kau mengaji dah berapa minit tak mengaji? Duduk kat pondok. Jangan ingat orang alim duduk di Mesir aja. Di sini berlambut-lambut orang alim. Tapi orang alim kan tonjol diri dia macam wali tadi. Tak tahu kata dia tu wali. Macam itulah kita hari ni. Tapi masyarakat hari ni dia terpedaya. Dia tengok yang popular tu, yang banyak followers tu. Itu yang dikejarnya. Sedangkan dia ada adab dia. 3 bahagian dari agama tadi. Fiqh, tauhid, tasawuf. Cari ulama' macam itu. Cari ustaz guru yang macam itu. Yang kerti 3-3 hukum hakam, barulah betul. Kalau dia alim satu bahagian, yang 2 lagi tak kerti, tu yang duk jadi kacau bilau tu. Ni akhir zaman. Saya nak tegur apa, nak cerita akhir zaman. Ni bagi kita yang mengaji. Bukan nak tegur orang lain, lantaklah orang lain tu, kita peduli apa. Kita kira kita dulu yang nak mengaji ni. Kita berada di akhir zaman. Bila akhir zaman, kita dah tinggal dah mazhab-mazhab ni. Banyak dah tinggal dah. Lepas tu dah berebut siapa nak jadi mufti. Tengok dia berebut. Apa tujuan berebut? Sedangkan mufti tu boleh betul agung. Orang awam pula duk push nak jadi orang nak orang ni. Kan senang jadi mufti ni. Tu jadi ulama' je kan senang. Ulama' ni jadi mufti ni, qadi ni. Mufti, ulama', qadi ni tempat-tempat yang satu kaki dalam syurga, satu kaki kat neraka. Dengar cerita orang macam buat hukum, kadang-kadang hukum ada kepentingan. Pemerintah suruh macam ni, kau buat hukum macam ni. Okey, baik bos. Buat keluarlah fatwa macam ni boleh. Macam mana kaki sebelah tak ada dalam neraka? Sebab tu kena ingat, ada 2 ulama' yang kena, kalau ni kita tajuk lain lah. Ulama' yang jahat. Satu, ulama' su'. Ulama' ahli akhirah. Ulama' jahat ni alim fiqh ni. Tanya apa dia jawab. Tu. Pun kena ambil kira juga. Suka tak suka ni lah benda dia. Kalau mengaji betul-betul kita jumpa semua benda ni. Saya sebab mana ni kita dah ingat putusan kita. Kita dah azam nak ikut mazhab 3 ni. So kita mengaji cara mazhab ni. Kalau orang kata sesat ke tak betul ke, tu lantak dia orang lah. Dan kita dah tetap dah, kita dah i'tiqad dah, kita dah memang dah istihar menjadi pengikut mazhab Imam Syafi'i. Kena ikutlah cara macam Syafi'i. Contoh tadilah yang sebut tentang sembahyang tarawih tu. Dia tikai pasal 8, 20, 20, dia cerita dia senang je. Kamu nak buat ibadat ke tak nak buat ibadat? Habis cerita. Nak buat ibadat, ambil leh. Tak mau sudah. Kalau tak larat juga buat tarawih, buat je lah apa yang larat. Benda tu bukan wajib pun. Sunat tarawih ni. Tak buat pun tak berdosa. Semalam ni kita akan pergi pada satu hukum. Jadi dia panggil ahkamul khamsah. Hukum 5. Tengah malam macam ni memang tidur kalau mengaji ni. Jadi bila berlaku macam ni, ya. Bila tak diikut mazhab, jadi agama apa yang masyarakat kita ikut hari ni? Dia ikut agama Islam. Dia memang dia mengikut agama Islam, tapi agama Islam tu ke mana perginya? Nak tuju ke mana? Syafi'i ke, Maliki ke, Hanafi ke, Hanbali ke? Toh ada lagi yang baru tu. Macam-macam lah yang cerita baru. Syiah lah, Wahabi lah, apa semua kita dengar macam-macam lagi. Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Nak pergi ke mana? Kalau kita tak kenal benda tu, maka akan kita ikut. Kita akan tengok benda tu. So jadi kita pun tak tahu kita ni ikut siapa sebenarnya. Jadi sebab tu, kita kena mengaji sendiri. Jangan dengar cakap orang je. Dengar cakap orang je. Kita kena ngaji. So kita nak ngaji lah ni. Tak apalah dengar-dengar macam ni pun. Saya bukan nak berceloteh. Nak khabar. Nak beritahu.
Baik, so kita ke tajuk Ahkamul Khamsah, hukum 5. Hukum 5 ni masyhur lah. So dalam hukum 5 ni, Ahkamul Khamsah ni, dia dalam tu ada hukum yang 5 tu. Dipanggil hukum syarak ni terbagi ada 2, Ahkamul Khamsah ada 2, satu dipanggil taklifinya, satu lagi wadi'i. So perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang berhubung dengan perbuatan orang mukallaf. Kita bincang semalam tu, baik dalam bentuk tuntutan, kebolehan ataupun ketetapan berdasarkan sebab, syarat atau halangan disebut sebagai hukum. Daripada definisi ulama fiqh ini akan diketahui cakupan perbahasan fiqh. Jadi hukum ni, maksud hukum tu sebagai sistem yang ditegakkan untuk melindungi hak individu maupun masyarakat. Betul tak? Hukum kan? Ini hak masyarakat. Jangan mencuri. Jangan ambil kereta orang, tak boleh. Itu contoh hukum. Haram. Yang kau mencuri ni kena minta halal lagi. So jadi sistem hukum dalam setiap masyarakat ni ada mempunyai sifat dia. Dia ada sifat dia. Ada ciri dia, ada ruang lingkupnya tersendiri. So kita kena faham sifat hukum tu macam mana. Kalau kata sifat wajib tu macam mana katakan wajib. Sunat macam mana contoh. Ataupun syarat macam mana. Sebab macam mana. Apa maksud, apa makna. Yelah kalau kita otak tua-tua ni dengar macam ni kan memang serabut lah. Nak ngapai tu balik Allah. Dah lama, betul benda ni masa muda-muda kita belajar. Jadi tak adalah susah sangat nak faham. Memanglah dah tua ni otak tak lah dah tua, otak mengecut. Otak tak ingat dosa lah banyak. Lagilah teruk. Baik, jadi Islam ada mempunyai sistem hukum dia tersendiri yang dikenal sebagai fiqh. Fiqh ni bukanlah hukum, fiqh bukanlah hukum murni, hukum suci dalam pengertian sempit. Kena ingat. Dia bukan hukum murni dalam pengertian sempit. Sebab fiqh ni dia luas pengertian dia. So kita nak kena faham baik-baik ayat ni. Ya? Bagi jelas supaya kita tak keliru. Dia disebutkan bukan hukum murni dalam pengertian sempit. Kalau pengertian sempit, memang kita tak nampak. Kita kata hukum ni memang kecoh, teruk. Buat macam orang kafir tu. Orang kafir ni dia tak ada haram. Dia semua halal. Cuba tengok orang kafir makan binatang macam tu. Asal hukum dia orang, asal belakang menghadap matahari, kullu halal dia kata. Semua tu halal. Tu dia orang makan. Bukan tengok kat Wuhan tu. Mulalah timbul COVID-19. Start pada Wuhan. Amerika kata no such thing. Bukan daripada Wuhan. Start daripada makmal Wuhan. Tu kata Amerika. Kita tak tahu macam mana yang berlaku. Daripada siapa datang. Kalau daripada manusia pun, kalau bukan dengan izin Tuhan, tak berlaku COVID ni. Maka dinamakan COVID-19. Corona tu. So baik. So jadi, fiqh yang kita belajar ni, dia mencakupi seluruh aspek kehidupan. Tak ada tempat yang tak ada fiqh dalam kehidupan kita. Cakap dalam bidang apa? Semua segala aspek. Etika, keagamaan, politik, ekonomi, muamalat, jinayat. Just mention any apa pun satu. Semua tertakluk di bawah hukum fiqh. Kenapa datang hukum fiqh ni? Sebab nak menghapuskan adat sistem hukum-hukum orang Arab dulu, jahiliah dulu. Kan Arab dia banyak sistem dia. Hukum-hukum. Pra-Islam lah. Masa awal-awal kedatangan Islam tu. Tengok ketika awal, boleh nikah mut'ah. Lepas tu turunnya ayat, maka haram nikah mut'ah. Tapi orang Syiah masih kekal. Kekal dengan nikah mut'ah. Pasal dia nafsu. Maka dia ubah balik. Dia kata boleh. Maka berebut-rebutlah orang-orang Melayu Malaysia ni masuk Syiah. Dengar cerita Malaysia tengok lain tu, saya katanya sampai 1 juta dah. Ramai tak ramai lah. Kalau dah 1 juta, tinggal apa orang Melayu, orang sunnah. Orang mazhab ahli sunnah wal jemaah. Hak pergi ke sana lagi, sini lagi. Berpecah belah. Itu perang lah masyarakat. Pergi masuk masjid, semua nak buat. Orang ni nak buat, ikut ahli sunnah wal jemaah, yang ni tak bagi. Kata bid'ah. Bid'ah tu sesat masuk neraka. Dah, bergaduh. Macam-macam bergaduh. Ni masalah. So, kita tak nak terlibat benda-benda macam ni. Tapi kalau kita tak bercakap, kita membiarkan benda yang batil bergerak dalam masyarakat. Saya hidup zaman ahli sunnah wal jemaah, tak kenal benda-benda baru. Bila datang kaum mudah ni, masa tu ada dah. Dia rasa pelik. Ilmu ni ilmu dari mana? Bila kita mengaji, kita faham. Bila Tok kata benda ni tak boleh. Dia tak ikut syarak. Dia ikut siapa? Mazhab mana dia ikut ni? Tak ada mazhab ni. Dah dihukumnya mazhab tu tak boleh pakai pula.
So kita buat ijtihad sendiri, tak payah, tak perlu. So jadi hukum fiqh ni tidak hanya terbatas kepada urusan duniawi, tetapi juga menjelaskan tentang aspek tentang ukhrawi, aspek-aspek akhirat. Maka dalam fiqh jelas kat sini. So dia ada hukum dia yang kita nak belajar malam ni. InsyaAllah dah sempat kot. Tak sempat, kita ada masa lagi, kita akan continue, kita akan sambung. So jadi, saya ulang balik, kita nak bincang berdasar kepada mazhab yang kita anuti, iaitu mazhab Imam Syafi'i. Jadi macam-macam lah kalau kita tengok. Kalau nak tengok apa kaedah dia, macam mana kan hukum ni. Hukum ni kena faham. Bila kita faham hukum 5 ni, baru kita jelas agama tu macam mana kita nak kena buat. Ini tak pernah dengar pun. Ustaz, ni first time lah Ustaz I dengar pasal hukum ni. Okey. So jadi tak apalah. Yang penting adalah juga pernah dengar ni, sampai tak ada dengar langsung. Ada ke benda macam ni agama? Mesti orang tanya macam itu. Ada ke benda ni yang dalam agama kita ni? Tak pernah dengar pun. Kamu umur berapa tahun? Umur kamu berapa tahun? 35. Patutlah tak dengar pun. Tak pernah ngaji. Banyak mengaji di forum-forum motivasi, nak kaya cepat macam mana, nak jual kereta macam mana, nak bisnes macam mana. Mana nak kenal benda ni? Dia kena mengadap tok guru betul pun boleh ngaji ilmu ni. Ada. Kalau kita masuk di universiti mengaji peringkat tinggi tu, ada benda ni. Cuma nak dengan tak nak je. Okey, ni yang pertama. Yang tentang Ahkamul Khamsah, tentang hukum 5 ni. Baik, wallahualam. Alhamdulillah. Baik, untuk yang ini saya sertakan satu carta. Carta ni tentang hukum 5 ni, dia panggil Ahkamul Khamsah ni. Khamsah tu 5 lah. Ahkam tu hukum 5. So jadi, okey. Kita tengok dalam carta ni pecahan dia. Bagi nampak dulu pecahan dia. Iaitu dia ada 3 bahagian. Ada perintah, pilihan, perintah, larangan dan pilihan. Maknanya dalam perintah ni, perintah Allah Subhanahu Wa Taala atas setiap mukallaf itu untuk melaksanakan yang wajib dan yang sunat. Itu perintah. Serta menjauhi yang haram dan yang makruh. Dan boleh memilih yang harus. Itu 5. Ni 5 ni nak kena faham. Pertama nak jelas dulu tentang 3 perkara ni dulu. Perintah, tegah atau larangan dan pilihan. Mubah tu ataupun harus. Jadi bila sebut perintah tu, kena buat lah. Kena buat. Ada satu yang dipanggil wajib, yang kedua dipanggil sunnah. Jadi yang sunat ni pun, orang Melayu kita sebut sunat-sunat ni. Sunat ni sebenarnya adalah tetamu kepada yang wajib. Jadi bila sebut sunat tu, bukan kata makna kita boleh tinggal. Sunat pula ada sunat muakkad. Sunat yang berat. Macam tarawih ni, macam itu contoh. Yang dituntut. Mana bila Allah suruh buat tu berarti, kalau bagi ulama-ulama ahli sufi, ulama tasawuf, dia kata kena buat. Tapi bagi orang fiqh, kita ambil fiqh lah dulu. Kita ni orang fiqh dulu. Tak pakih lagi pun. Bila sunat ni tak payahlah. Kalau nak buat, asal nak buat, kita buat lah. Tak nak buat pun tak apa. Contohnya, sunat rawatib. Sunat rawatib, lepas semayang dengan sebelum semayang, sunat tu sunat muakkad, sebenarnya dituntut. Kalau kita nak banding dengan sunat tarawih ni, sunat tu lagi banyak, lagi besar nilai pahala dia. Pasal dia mengiringi yang fardu. Lepas tu pula dia menutup pula kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan pada semayang fardu tu. Kalau mana terkurang cacat cela, dia tutup dengan sunat, semayang sunat ni, rawatib ni. Dia kat situ kita nak kena faham. Oh macam ni. Maknanya sunat ni boleh tinggal, tak boleh tinggal lah. Bukan tak boleh tinggal. Sunat ni benda yang dituntut. Sebab dia tetamu. Tetamu, macam kita tahu rumah kita, datang tetamu rumah kita, tetamu tu. Kena raih dia. 3 hari tu raih tetamu. Contoh begitu. Tu tentang perintah. Ni nak bagi kita cerita benda mudah ni. Bagi faham, bagi nampak. Nak cerita panjang macam orang universiti tu, kita pun kot tak faham. Baru pertama kali ni, malam ni baru pertama kali dengar ni. Dengar tahu dah wajib tu. Sunat semua tahu. Tapi duduk kat mana? Duduk di mana? Ni persoalan dia.
So duduknya pada ahkamul khamsah, bawah hukum syarak. Dia ada dua. Nanti kita belajar pula pasal wada'i. Kita pergi pada satu dulu yang dipanggil hukum 5 ni dulu. Ahkamul khamsah ni. Baik, kemudian perintah tu dua. Wajib, sunnah. Itu dipanggil wajib tu pasti kena buat. Tidak pasti ni, sunat ni benda yang pilihan tadilah. Puasa sunat. Benda-benda sunat. Kemudian larangan. Satu pasti haram. Contohnya wala taqrabu zina. Jangan kamu hampiri zina. Benda tu haram. Jangan hampiri, hampir pun jangan. Takut jatuh kepada yang haram tu. Babi tu haram, haram lah. Jadi mana ada larangan, tegahan. Jangan buat. Buat juga kamu berduduk dalam benda haram tu. Kemudian haram. Mana perintah Allah supaya menjauhi yang haram dan yang makruh. Makruh bukan tak boleh buat. Makruh ni kalau cakap bahasa kita lah. Cakap bahasa kita, orang kata kalau makruh ni. Kalau dibuat, tak dapat pahala. Tinggal dapat pahala. Macam tu contoh. Itu kalau faham kita lah sebenarnya kalau ikut dalam kalau kita mengaji lagi, makruh ni maknanya sesuatu yang Allah benci. Yang Tuhan tak suka. Kan? Sebenarnya Nabi larang lah makan bawang putih hingga masuk masjid. Kalau kau makan bawang putih hingga masuk masjid. Macam tu. Sebab bau tu nanti mengganggu orang lain. Walaupun dia makruh. Sebab tu dia makruh, kadang-kadang makruh mendekati yang haram, maka jadi haram. Tu masalah dia. So jadi benda ni benda yang masalah-masalah. Cuma kita tak nak pergi jauh lah. Kita ambil yang asas. Kita kan orang awam. Masih lagi. Baru tengah duk belajar ni. Kita belajar bagi faham asas, basic dulu. Nak bincang panjang-panjang nanti bukan waktu dia macam ni. Tu kita cuba dulu belajar bagi kenal dulu malam ni. Ataupun pagi esok dah mana yang dah tidur tu, selamat beristirahat. Bangun pagi esok, lepas subuh ke ataupun lepas sahur ke, nak dengar lah. Kalau tak nak tunggu siang pun siang lah. Jadi kita belajar benda ni bagi faham balik. Okey, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Sedikit lagi malam ni. Boleh kan ni? Boleh faham tak? Tadi kita belajar bahasa apa dari segi fiqh. Dari segi bahasanya fiqh tu faham. Jadi cerita dia nak bagi faham. Nak bagi faham. Banyak mana faham, itu cerita lain. Tapi insya-Allah saya rasa kalau siapa follow daripada awal kemarin, pengajian ni kira unik sikit lah. Kita punya kuliah ni memanglah bukan tak boleh ceramah. Pasang video kat depan tu saya perang. Buat kuliah tu boleh. Tapi yang tu ceramah. Yang ni nak mengaji. Sebab azam kita daripada awal kita buat kuliah ni, nak mengaji hukum hakam. Itu cerita dia. Kita bukan nak dengar ceramah. Ini bukan ceramah sebenarnya. Ini mengaji hukum hakam. Mengaji nak kenal agama. Nak kenal duduk dalam mazhab yang 3 tu. So kita kena faham. Jangan duk banding dengan ceramah ustaz tu sedap lah. Tu ceramah. Ceramah dengan mengaji lain. Mengaji ni macam kita pergi sekolah. Ada buku. So, jadi saya sertakan sekali dengan nota. Sambil-sambil dengar cakap ni. Tengok data kertas dalam handphone tu nota tu. Apa maksud dia tu? Malam ni kena belajar, kena bagi faham dah. Pasal benda ni macam ni kalau tak faham, kita ada masalah nanti. So sebelum benda tu menjadi masalah berat dah kita, baik kita belajar dulu. Kurang-kurangnya kita dah tahu dah. Macam ni kita kata hukum-hukum hakam. Hukum yang Allah takdir ke atas kita ni, macam ni. Macam begitu. So jadi jelas kat kita. Okey, so yang pertama sekali kita malam ni kita jelaskan dulu. Saya nak terang sikit satu persatu. Tadi cerita dah umum bagaimana carta tu kan, carta tentang perintah Allah ke atas manusia ni supaya melaksanakan segala perintah yang wajib dan yang sunat, dan serta hendaklah menjauhi yang haram dan yang makruh, serta boleh memilih di antara yang mubah. Boleh pilih yang mana yang harus tu. Macam mandi apa semua tu, makan tu benda yang harus. Okey. Sekarang ni dah faham? Faham kan? Faham? Baik, faham. Faham? Ada 5 hukum. Hukum 5. Pertama, wajib. Mana wajib ni merupakan perintah yang mengandungi tuntutan yang harus dikerjakan. Mendapat pahala jika dikerjakan dan berdosa jika ditinggal.
Bila sebut wajib je, buat dapat pahala, Allah bagi lagi pahala. Ganjaran dia pahala. Dan berdosa kalau ditinggal. Contohnya solat. Bukan cakap buat saja. Walaupun wajib, tu sayang tak sayang Tuhan kat kita. Walaupun wajib, tapi dapat pahala. Bukan buat seronok-seronok. Wajib tu, dapat pahala. Benda haram, azab. Ni yang perintah yang kita cakap dulu-dulu masa awal kuliah. Saya duk terang tentang amanah. Apa dia? Bila masa masuk dalam rahim ibu, apa yang malaikat tanya kita, tulis tu. Tanya kita balik, kamu sanggup tak terima amanah Tuhan ni? Apa dia amanahnya? Buat baik, dibalas kebajikan. Buat jahat, azab. Inilah benda dia. Dua je sebenarnya. Ada perintah, ada tegahan. Harus tu adalah, dia kata apa ni? Ni pilihan. Yang harus tu. Kita boleh pilih lah. Tapi yang dua tu wajib. Satu kena buat, satu kena tinggal. Benda tu wajib. Jadi itulah amanah dia. Yang gunung ganang tak ada tu. Langit pun tolak benda ni lah ni. So jadi, dan berdosa kalau ditinggalkan. Faham lah? Mana kalau ditinggalkan, contohnya solat, dosa. So nak bicara dalam 5 hukum dah nanti. 5 rukun Islam tu. Tak banyak pun. Tapi nak faham tu. Kalau dah faham yang ni, Masya Allah. Pun kita rasa, baru rasa lega. Macam ni rupanya agama tu. Sekolah orang putih dulu. Kan? Ataupun tak orang putih lah. Dah kurang sekolah putih lah. Sekolah Melayu. Tak mengaji sangat. Pasal subjek agama tu ada satu subjek seminggu berapa kali, 2 kali, 3 kali. Hak lain semua subjek dunia. Hak akhirat tu sikit sangat. Nama sekolah dunia. Memanglah rupa itu. Baik. Itu yang wajib yang pertama. Kita ringan-ringannya malam ni. Kemudian sunat. Apa makna sunat? Sunat ni perintah yang dianjurkan untuk dikerjakan. Mendapat pahala jika dikerjakan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Biasanya solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur. Lazimnya orang-orang ulama dia buat solat sunat 4 rakaat. Kita bukan 2 rakaat, tak buat rakaat, tak ada rakaat langsung. Pasal apa? Pasal cerdik lebih. Bila cerdik lebih pasal tak faham. Bukan nak salah. Sebab tak faham. Bila tak faham, tak buatlah. Tapi kalau kita faham, sunat tu berat tak berat sunat ni, tu kata sunat ni berat. Kalau kita faham sunat ni berat, payah kita nak tinggal sunat. Kita contohnya sunat kalau kita pergi Mekah, dia panggil tawaf kudum. Sama juga dengan kita, kalau kita balik rumah kita, kita datang pejabat kita solat sunat kudum, solat sunat selamat datang. Ada korang buat? Ada ada korang duduk tanya, ada lah kalau dah mengaji. So jadi, ni benda dia. Bukanlah nak angkat darjat bagi tinggi-tinggi. Memang kita siapa nak duduk darjat rendah. Ni bukan benda main-main. Kita hidup ni bukan main-main. Benda ni benda ujian. Ujian 2 tadi, perintah, tegah. Satu, kena buat perintah, apa yang Allah perintah. Yang kedua, kena jauhi tegahan Tuhan. Itu saja. Tak ada main-main. Tak ada seronok-seronok. Tak ada Tuhan sebut seronok-seronok. Boleh kita enjoy. Tak ada. Allah sebut dalam Quran. Bacalah kalau baca surah Al-Baqarah tu disebut. Al-Baqarah ada cerita dalam surah Ali Imran cerita tentang dunia tu, tipu daya semata terurur semua tu. Tapi kat situ kerja-kerja je kat situ. Nak juga. Ni dah kena kurung ni dia gelisah dah. Baik. Jadi sunat ni dia kerja dapat pahala, dia tinggal tidak berdosa. Tu. Ni contohlah, contoh sunat. Baik, kemudian haram. Tegah pula, kita masuk dalam bahagian tegahan. Tegah. Tadi tentang apa ni bahagian apa? Perintah. Ni bahagian tegah. Kemudian tegah ni benda haram merupakan perintah yang mengandungi larangan yang harus ditinggalkan. Yang harus ditinggalkan. Makna harus ni wajib kena tinggal. Bila wajib kena tinggal tu kalau buat juga jadi haram lah benda tu. Kan? Betul macam tu. Faham tak? Faham. Fiqh lah tu. Bila faham tu fiqh. Lama-lama jadi faqih. Orang yang faham fiqh tu faqih lah. Dia dah faham. Dah lama dia buat kerja. Dia tahu dah dia nak susun. Setiap hari dia susun jadual ibadat dia susun cantik. Pasal apa? Pasal dia faham. Yang tak susun cantik ni pasal dia huru-hara ni. Sebab dia tak reti. Dia tak faham. Ni apa benda? Dia apa benda? Kan? Allah, kan senang lah. Tu pun banyak lagi duduk lari. Penin ngaji macam ni.
Nak ni macam mana benda ilmu? Wajib mengaji. Ini benda wajib. Kau tak faham, lagilah sesat. Baik. Kemudian, ni benda haram. Kalau dia buat juga berdosa. Contoh dia, isap dadah. Senang. Isap dadah. Haram halal? Haram lah. Mana pula halal isap dadah ni? So, jadi kalau ditinggal, maka diberi pahala. Kalau ditinggal benda yang haram tu, kalau dibuat, maka dosa. Seokok je ni, seokok. Ada ulama, Ustaz rokok ni sebenarnya tak ada cerita dalam hadis dan Quran pun, tapi maka ulama tu dia kias benda-benda yang menyebabkan mudarat. Kalau dekat rokok saya pun tak tahulah. Kalau tanya-tanya Tok Guru, kalau rokok dekat daun nipah dengan tembakau biasa tu, tak rasa tak ada apa lagi kot. Tapi yang masalah sekarang ni, main dengan hemoglobin lah, duduk dalam filter tu, dengan spray alkohol lah, dia coated dekat dengan dia punya kertas luar tu, kertas rokok tu. Kan, sampai benda ada alkohol dalam tu. Tu yang duk jadi hukum tu, yang duk jadi haram-haram tu adalah sebab dia, sebab banyak mudarat daripada yang baik kat situ. So jadi itu jadi haram. Maka haram ni dalam ibadat sebenarnya. Kita tak sembang tentang makanan lagi, kita cerita tentang dalam ibadat ni. Makanan juga sebagai benda ibadat. Nanti kita masuk satu piece by piece. Kemudian makruh. Okey. So makruh ni duduk kat mana? Makruh ni adalah sesuatu yang dianjurkan untuk ditinggalkan. Tidak berdosa jika dikerjakan dan mendapat pahala jika ditinggalkannya. Contohnya merokok. Merokok pula nak tengok pula. Rokok macam mana? Kalau rokok daun so rasa okey kot. Ataupun rokok kertas surat abor. Surat abor tu pun tak boleh juga. Jadi kat mana makruh? Lagi apa lagi makruh? Nak faham? Sambil belacan. Makan jering. Makan petai. Makan jering, makan petai, pergi tandas, habis orang takut masuk tandas tu. Kencing dia seorang, debu hancin habis tu tandas tu. Tu benda-benda makruh macam itulah, benda-benda makruh. Contoh. Ni kita cerita contoh dulu. Kita tak nak bagi faham dulu, macam ni masuk makruh. Macam bercerai. Bercerai tu makruh lah tu. Gitu. Kemudian yang ini makruh. Jadi makruh ni dia boleh mendekati yang haram. Dia boleh pergi kepada yang haram. Kalau dia silap-silap buat, dia dekat-dekat pada haram, dia jadi haram. Sebab tu bahaya kalau orang bersumpah Kalau orang bersumpah wallahi wa billahi wa tallahi, tu jaga baik-baik. Bila dia bersumpah tu hukum ni, hak 5 dia dah hilang dah, tinggal 2 je. Nak jadi hebat sangat, nak jadi pejuang dalam jemaah apa tak tahulah. Kena tak pedang atas kepala, atas tengkok, tak Quran atas kepala, junjung, lepas tu sumpah. Bila sumpah tu sembahyang tak buat. Walhal sumpah dia tu, dengan sebab sumpah tu dah menjadikan hukum tu dah terangkat dah. Macam sahabat Rasulullah bila pergi jumpa dengan Nabi, dia bersumpah dengan Rasulullah, dia hanya nak buat baik je. Maka jatuh tinggal 2 hukumnya, tinggal wajib dengan haramnya. Sunat jadi wajib, makruh jadi haram. Harus tu tengok, harus dekat dengan wajib jadi wajib, harus dekat haram jadi haram. Tapi tak apalah, memang dia janji dengan Rasulullah macam itu. Ini kita orang awam, sunat tak larat buat, nak jaga, tu pergi sumpah macam-macam. Ni bahaya. Jadi baik-baik. Kalau nak ikut masuk mana jemaah yang ada sumpah-sumpah tu, kena hati-hati balik. Tidak nak kena kifarah, nak kena tebuih balik tu. Kan senang nak tebuih tu balik, nak kena sembelih kambing lagi, nak kena puasa lagi, nak bayar balik dia punya kifarah tu, supaya Allah tarik balik kifarah tu. Ni banyak benda-benda yang boleh memudaratkan bagi kita balik. Benda ni banyak kalau kita mengaji memanglah. Kita jumpa benda-benda yang kita tak nak terfikir benda macam ni. Okey, baik. Jadi yang last sekali adalah harus. Harus ni ialah sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, dan tidak berdosa jika dikerjakan atau ditinggalkannya. Contohnya bersugi atau mandi. Nak mandi, makan. Nak makan, makanlah. Nak minum lah. Tak nak minum pun tak apa. Dia harus. Tapi kalau dibuat harus pun dengan niat, dapat pahala. Contohnya harus bersugi. Ingat ni sebagai satu sunnah, dapat pahala. Makan, minum, niat sebagai sunnah Rasulullah. Makan macam mana, ikut cara Nabi makan, dapat pahala. Jadi tengok keadaan tu. Lepas tu hukum ni kita nak tengok. Pasal dia ada ijma', ada qiyas, dia banyak benda, aspek-aspek ni. Tapi kita tak nak bincang hak jauh-jauh. Kita nak belajar asas saja dulu. Saya pun nak cerita, saya pun bukan pandai sangat nak cerita yang lebih-lebih. Kita nak cerita yang asas ni dulu, bagi jelas dulu.
Baru kita boleh kawal diri kita. So, bila kita berjalan, kita bawa hukum. Kita menjunjung hukum Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita berjalan. Faham tak? Faham lagi. Tanya, faham? Tu nak jawab apa? Tak tahu Ustaz, mana buta macam ni ni tengah kat 11.45 dah. Faham tak tahu lah, kena bagi faham dah juga. So jadi itu contoh. So itu perjalanan kita sebenarnya. So bila kita dah mula memahami tentang hukum, kan? Hukum 5 ni, baru kita boleh jelas. Nanti kita masuk pula tengok kelas 4 sekejap lagi. Tentang apa ni, berapa hukum tu, mungkin saya rasa tak dan kot dah. 11.46 dah lewat malam dah kan. Nanti ada nak baca Quran lagi, nak solat taubat apa lagi lah. Nanti besok mana kita bincang pula tentang solat taubat sikit, macam mana nak buat solat taubat. Ada orang tanya, nak buat solat taubat macam mana Ustaz? Tak apa, kita ajar kaedah-kaedah yang dah jelas, yang ulama-ulama buat. So kaedah macam mana kaifiat ibadat tu. Kita mengaji. Saya pun bukanlah nak ngajar kamu semua, tapi bila kita dalam mengaji ni, mungkin mengaji ni pelik sikit. Orang lain mengaji nampak muka. Duk mesej, ada orang mesej, nak kenal dengan ustaz boleh tak? Nak tanya ustaz ni mengaji kat siapa? Ustaz ni ambil ilmu kat siapa? Ni dah cerita ni, kita mazhab ni dah cerita dah ni. Yang saya duk tulis ni, yang nak cerita ni yang kita nak belajar. Kalau mengaji cara lain, jenis ceramah tu saya tak reti. Ceramah, kalau saya buat kuliah pun saya buat slide. Saya tunjuk satu-satu. Saya tak berminat sangat jenis-jenis ceramah ni. Saya lebih minat kepada berhukum. Benda syarak ni yang penting sangat. Lepas tu kalau tauhid lagi lah teruk. Kalau tak tengok kitab, pakai tak faham lah. Ni semua yang kita mengaji ni, semua kita ada reference, kita ada rujukan. Saya akan bagi satu-satu rujukan tu. Semua ni berasal kepada mazhab kita. Kalau fiqh, Syafi'i. Kalau tauhid, Asy'ari. Kalau tasawuf, kita tengok. Tasawuf banyak. Saya banyak yang saya follow, kita tengok kan banyak. Kita boleh ambil Junaid macam ni. Tapi dia tak lari. Kalau kata Al-Ghazali lagu ni. Kalau kata Abdul Qadir Jailani macam ni. Kita akan bagi tahu ni kaedah macam ni. Sunat amalan tak apa. Bab ni tak apa. Zikir ni boleh baca, nak ambil tarekat macam ni kan. Nak ambil, kita akan ijazahkan tarekat nanti. Siapa yang minat nak ambil tarekat, nak amal, boleh. Jadi jangan duk cerita sesat lah apa semua, duk tuduh bukan. Kalau puak-puak sesat ni memang dia kata kita ni sesat. Pasal dia tu sesat, dia tak sedar. Hari-hari tuduh orang sesat. Bangun pagi lagu dia lagu bid'ah. Sana bid'ah, sini bid'ah. Kerja bid'ahkan orang je. Ulama' kalau dia nak tuduh orang tak berani. Takut pasal kita tak tahu hati budi orang. Macam cerita ni lah, ni hari-hari dia heboh pasal duk bagi sedekah, bagi bantuan COVID ni kan. Bergaduh-gaduh sampai ke balai dah. Jadi siapa nak buat je lah. Cuma yang nak buat tu pun kena faham. Yang nak buat, nak sedekah, nak bagi infak apa semua tu kan. Itu pun saya kita dah sembang dah. Dia Nabi pun dah sebut, kalau kamu nak sedekah dengan tangan kanan, kalau boleh jangan tangan kiri itu tahu apa yang tangan kanan tu buat. Maknanya kalau boleh sedekah ni sembunyi. Masalah kita manusia ni takut nanti riak tu timbul. Takut itu. So kalau boleh kita cuba elok daripada fitnah. Fitnah kena jaga. Jangan duduk dalam fitnah. Kalau kita tahu benda ni kalau aku buat nanti meletup satu Malaysia ni. Tu aku tak buat sangat. Sebab apa? Bila kontroversi, nama aku naik, pula dah. Ada juga macam itu. Tu bukan budaya kita orang Islam. Orang mukmin tak. Orang Islam mungkin. Orang mukmin tak buat kerja tu. Yang tadi saya kata, nak cari wali Allah. Macam mana rupa wali Allah, kita pun tak pernah tengok. Tapi cerita wali Allah tu ada. Ada wali Allah. Siapa tak ada? Ada Ghausul Azam, raja segala wali. Sultanul Awliya. Ada. Ada Rijal. Ada Nuqaba, Nujaba, Abdal, Ahyar, Autad, Ahlan Nobah, Rijalullah, Rijalul Ghaib. Semua ada. Yang menjaga 7 penjuru alam, 4 penjuru alam. Yang menjaga di sini, semua ada. Yang di Mekah ada berapa orang? Di Madinah berapa orang? Di Afrika berapa orang? Di Malaysia berapa orang? Di sini berapa orang? Semua dah ada. Ada, cuma kita tak ngaji benda tu, kita tak nampak. Walhal ada. Siapa wali? Mereka ni pengganti Allah, khalifah Allah yang menjaga alam ini. Bukan takat di bumi, dia juga di langit pun dia jaga. Tu cerita wali-wali. Jadi cukuplah. Allah wali, Allahu waliyul ladzina amanu yukhriju minaz zulumati ilan nur. Jadi kita tak perlu pening kepala. Dia mikir nak cari wali ke mana pula ni. Ustaz ni pandai cakap sangat, jadi kita pun minat nak cari wali. Tak payah. Allah kan jadi wali, penolong kita. Cukuplah dulu. Besok sampai masa esok, tak apa. Kita masuk dalam bab tasawuf tu, kalau nak jumpa, nak cari juga, kita tunjuk kaedah. Macam ni. Itu pun tak ada jaminan. Nak sebut orang ni wali, orang ni kita tak tahu. Tapi kaedah tu ada lah. Bukan boleh buka sangat benda-benda macam ni. Nanti jadi kecoh dalam masyarakat kita.
Orang yang tak sampai peringkat tu kita nak ajar ilmu tasawuf tinggi-tinggi tak boleh. Nanti binasa dia. So kita ambil yang fardu ain. Yang saya nak kuliah ni, yang kita nak bincang ni hanya sekadar yang fardu ain dulu. Jadi rasanya dekat ni dululah malam ni insya-Allah dah 9.50 dah. InsyaAllah kita sambung lagi esok malam. Tengoklah kalau nak sambung bahagian ni lagi, saya akan clear dulu bahagian ni, fiqh dulu, kita pergi kepada tauhid balik ya. Harap faham harap faham. Mudah-mudahan bagi faham fiqh ni. Jadi dekat ni dulu malam ni insya-Allah, semoga selamat banyak berpuasa besok hari. Jangan lupa niat malam ni. Kan lupa pula niat. Niat sebulan lah. Yang tu kalau terlupa. Tapi kalau boleh jangan duk lupa niat. Malam ni niat, lepas solat, habis je solat apa ni, solat tarawih tu terus niat. Ataupun takut lepas tarawih tak sempat, lepas isyak je. Asyik dia lepas malam tu dah boleh dah. Sampai jangan terbit matahari pagi esok. Tu tiap waktu berniat. Jadi insya-Allah sampai di sini dulu. Saya minta ampun dan maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim.